Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini di PRK Dun Nenggiri. Setakat jam 4 petang ini, seramai 71,87% pengundi di Dun Nenggiri telah pun mengundi. Walaupun ada dakwaan baru-baru ini bahawa ada yang cuba untuk memujuk pengundi tidak turun mengundi, tapi akhirnya perkara itu tidak berlaku kerana memang tidak berlaku. Dan yang lebih mengecewakan lagi pada pihak yang mengharapkan peratusan keluar mengundi itu sedikit, ianya juga tidak berhasil kerana bilangan orang yang mengundi, peratusan yang mengundi kali ini adalah mencipta rekod dalam PRK yang sudah berlangsung. Sebelum ini beberapa PRK telah pun diadakan, semuanya di bawah 70%, tiada yang 70%. Tetapi kali ini di PRK Nenggiri mencapai 70%, 71,87%. Itu pun setakat jam 4 petang, masih berbaki 1 jam sebelum 2 jam, kerana ada beberapa PDM, pusat daerah mengundi atau pusat membuang undi, akan ditutup pada pukul 6 petang nanti. Jadi dengan bilangan mengundi yang ramai ini, peratusan keluar mengundi yang ramai ini, dijangka persaingan sengit antara kedua-dua pihak bakal berlaku. Hal ini kerana dijangka UMNO sebenarnya yang meraih laba atas pengundi yang keluar mengundi, peratusan keluar mengundi yang tinggi ini. Kerana sebelum ini kita tahu ada perkara di mana para pengundi UMNO Barisan Nasional tidak turun mengundi kerana merajuk. Mereka merajuk kerana berlaku kerjasama antara UMNO dan juga Pakatan Harapan PH, terutamanya DAP. Namun demikian, apa yang berlaku pada kali ini adalah di luar jangkaan, sehingga peratusan keluar mengundi begitu tinggi. Penganalisis politik dan pemerhati politik pun tidak menyangka bahawa jumlah peratusan mengundi ini meningkat begitu mendadak. Jadi itulah kata penganalisis politik, dengan jumlah pengundi yang ramai ini, ianya juga akan menentukan jumlah majoriti baru, kemenangan baru, siapa yang akan menang dalam PRK kali ini. Tapi ada yang mengatakan jumlah peratusan yang tinggi sebenarnya memberikan keuntungan kepada UMNO BN, dan boleh dijangka sekarang bahawa BN UMNO mungkin berjaya merampas kembali kerusi Dun Nenggiri. Pun begitu, ada juga yang masih optimis bahawa Perikatan Nasional akan menang di dalam pilihan raya kali ini dengan mengatakan bahawa beberapa isu ataupun beberapa modal politik yang digunakan oleh Perikatan Nasional masih lagi membuahkan hasil. Tapi kita tak tahulah, kita akan tunggu terus siapa yang akan menang pada malam ini. Setakat ini 71,87% telah pun keluar mengundi pada pukul 4 petang. Diharapkan ada pertambahan lagi sehingga jam 6 petang ini, dan harap-harap yang peratusan keluar mengundi ini akan melepasi rekod baru untuk PRK yang baru dibuat, yaitu sebanyak 80%. Kalau 80% yang keluar mengundi, ini ceritanya memang luar biasa, paling menarik sekali. Kerana tiada sudah sabotage, tiada sudah yang merajuk, tiada juga yang tindakan protes terhadap parti sendiri sehingga mereka tidak mau mengundi. Sekian untuk kali ini. Apa pendapat kamu? Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Setakat jam 2 petang tadi, dianggarkan 63,5% di PRK Nenggiri telah pun keluar mengundi. Peratusan ini sudah melebihi daripada jangkaan SPR, iaitu 60% sahaja keluar mengundi. Nampaknya seruan daripada pemimpin, khususnya daripada UMNO Barisan Nasional, kini disahut oleh penduduk Nenggiri. Mereka keluar beramai-ramai dan dijangkakan kalau pukul 2 tadi 63,58% keluar mengundi, dijangka
mungkin akan mencecah 70% atau 80% penduduk Nenggiri akan keluar mengundi. Dengan jangkaan dan dengan jumlah keluar mengundi yang peratusan keluar mengundi yang tinggi ini, maka ada dua kesimpulan yang dibuat oleh para penganalisis politik dan pemerhati politik. Ada dua jangkaan ataupun perkara yang boleh dilihat. Pertama, sikap merajuk ahli akar umbi UMNO, khususnya ketika mereka dianggap macam sabotaj karena tidak turun mengundi apabila mereka rasa merajuk atas tindakan UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan, dilihat kini mula reda. Dengan ramainya keluar mengundi, maka tindakan sabotaj tidak mau mengundi itu akhirnya telah terubat. Mungkin ini semua kerana tindakan rajinnya Zahid Hamidi turun padang di Nenggiri untuk berkempen. Beliau sendiri kerap turun ke Nenggiri, berkempen sendiri, dan cara kaedah Barisan Nasional UMNO dari rumah ke rumah, bukan lagi melalui kempen mega, ceramah mega, kini telah memenangi hati rakyat di Nenggiri. Kaedah menggunakan ceramah mega sebenarnya tidak boleh melawan, menandingi ceramah Perikatan Nasional, kerana Perikatan Nasional kita tahu senjata utama, kekuatan utama mereka ialah kebolehan mereka membuat ceramah mega yang dihadiri berpuluh-puluh ribu orang dan ramai-ramai. Selain itu, tindakan bantuan daripada ahli PAS di negeri-negeri yang berhampiran juga menyebabkan ceramah Perikatan Nasional mega seringkali dianggap megah. Tindakan BN UMNO tidak mengikut teknik strategi berkenan menyebabkan UMNO kini berjaya menarik semula hati para pengundi untuk turun mengundi. Itu yang pertama. Jadi dengan itu boleh dianggap UMNO bakal menang di PRK Nenggiri semula. Perkara kedua yang boleh dilihat dengan jumlah pengundi yang keluar ramai ini ialah bahawa ada protes daripada rakyat di sana untuk mahu perubahan di tempat tersebut. Kerana ramai orang mengatakan, termasuk para netizen dan penganalisis politik, Nenggiri sudah lama terabai, Nenggiri sudah lama terbiar. Mungkin tindakan cadangan memberikan ATM di kawasan Nenggiri yang mana dicadangkan oleh wakil rakyat ataupun calon daripada Barisan Nasional UMNO telah berjaya memujuk mereka. Belum pun jadi YB sudah berjaya meletakkan mesin ATM di kawasan Nenggiri. Jadi sudah tentu ini telah pun berjaya memancing mereka keluar mengundi. Jumlah peratusan yang tinggi ini pasti memberikan peluang khususnya kepada Barisan Nasional UMNO untuk menang, kerana dengan adanya jumlah bilangan keluar mengundi ini, maka margin antara pengundi Perikatan Nasional dan Barisan Nasional dapat dikecilkan. Kalau sebelum ini Azizi Abu Naim hanya menang dengan 800 undi, dan itu pun kerana jumlah keluar mengundi yang terlalu sedikit, maka dengan adanya keluar undi beramai-ramai ini sudah dapat dilihat mungkin orang yang dianggap putih atau berada di atas pagar kini kembali semula mahu menentukan nasib orang-orang di Nenggiri. Dan didapati juga menurut analisis yang kita terima, anak-anak muda, orang-orang muda juga turut keluar mengundi. SPR sebelum ini sebenarnya menjangkakan peratus keluar mengundi pada PRK ialah hanya sekitar 60%. Namun demikian, setakat diberitakan dalam laporan ini, 63.58% pengundi telah menunaikan tanggungjawab tersebut. Angka 63% ini telah pun melebihi peratusan keluar mengundi dicatat Dewan Undangan Negeri berkenan pada pilihan raya negeri ke-15 Ogos tahun lepas, yang hanya mencatat 61.09%.
Sebanyak 20.216 pengundi biasa daripada keseluruhan 20.259 pengundi berdaftar hari ini berpeluang memilih wakil rakyat baharu dengan menunaikan hak masing-masing di kesemua 20 pusat mengundi melibatkan 46 saluran yang dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. 4 pusat mengundi telah ditutup pada 2 petang iaitu Sekolah Kebangsaan SK Tohoi, Pusat Pendidikan Komuniti Pos Gob, SK Sri Permai dan SK Kuala Sungai. Pusat mengundi di Dewan Orang Ramai Pos Simpor dan SK Pulat pula akan ditutup pada pukul 3 petang. Manakala 14 lagi pusat mengundi ditutup pada 6 petang nanti. 2 helikopter digunakan untuk membawa peti undi dari pusat mengundi di kawasan orang asli Pos Simpor dan Pos Gob yang terletak lebih kurang 100 km dari pusat penjumlahan rasmi undi iaitu di Dewan Perdana Kompleks Perdana Majlis Daerah Gua Musang. Sebelum ini, 43 kertas undi pos telah dikeluarkan untuk individu yang bertugas sepanjang PRK termasuk anggota polis. PRK itu menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Barisan Nasional Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani yang mewakili Kerajaan Perpaduan dan mewakili Wakil Perikatan Nasional Muhammad Rizwadi Ismail yang bertanding menggunakan logo PAS. Apalah pendapat anda dengan jumlah keluar mengundi yang ramai ini? Adakah anda juga bersetuju dengan pemerhati politik dengan kami semua bahawa jumlah keluar mengundi yang ramai ini telah menunjukkan keyakinan timbul semula, keyakinan daripada rakyat di Nenggiri terutamanya kepada calon-calon yang bertanding, kini mula timbul semula kegairahan mereka untuk menentukan YB baharu di Nenggiri kini kembali semula. Dan adakah anda juga setuju dengan jumlah keluar mengundi yang begini tinggi ini memberi isyarat bahawa rakyat Nenggiri akan memilih parti baru, wakil rakyat baru, YB baru di kawasan Nenggiri bagi memperjuangkan nasib mereka yang selama ini sudah agak jauh ketinggalan berbanding tempat yang lain. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini hangat diperkatakan tentang isu MAHB dan BlackRock, sehingga apa yang terjadi kepada Wan Faisal Wan Ahmad Kamal begitu luar biasa hebatnya. Beliau kononnya berjuang mempertahankan dan dialah yang terpaling menentang, dialah yang terpaling menentang isu MAHB dan BlackRock. Dikaitkan pula dengan negara Israel dan juga Palestin. Sekarang ini cuba lihat apa yang berlaku dengan kerjasama syarikat yang berlaku di Kedah. Mengata orang walaun yang lebih selamba kerjasama dengan syarikat bunuh rakyat Palestin. Keputusan kerajaan Kedah yang diterajui PAS bersetuju membentuk kerjasama strategik dengan Boeing SE Asia Bukti. Perangai mengata orang walaun yang lebih memang benar wujud. Hal ini memandangkan Boeing adalah pengeluar peluru berpandu dan peluru terkemuka Amerika Syarikat yang paling banyak dihantar ke Israel berbanding mana-mana syarikat Amerika Syarikat antara tahun 2021 hingga 2023 menurut laman berita NPR Settle QUOW. Amerika Syarikat menghantar anggaran 5.214 peluru berpandu ke Israel dengan hampir 3.000 daripadanya ialah bom diameter kecil JBU 39 Boeing. Dianggarkan 3.000 kit bom G2 yang dikenali sebagai Joint Direct Attack Munition JDAM turut dihantar ke Israel. JDAM bukan bom kendiri, sebaliknya. Ia adalah kit yang terdiri daripada ekor dan navigasi yang menukar bom jatuh bebas menjadi bom pintar yang boleh dipandu ke sasaran. Lapor JUOW lagi, Boeing telah membina lebih daripada 500,000 JDAM sejak pengeluaran dimulakan pada tahun 1998.
Ini bermakna segala jenis bom dan peluru buatan Boeing telah membunuh ribuan rakyat Palestin, termasuk kanak-kanak dan wanita, selain memusnahkan kediaman. Malah, lapor Bloomberg pada 10 Oktober 2023, Boeing mempercepatkan penghantaran 1,000 peluru berpandu tepat ke Israel ketika negara haram itu meningkatkan julat serangan ke atas Gaza. Ketika kumpulan aktivis di Amerika Syarikat pada November tahun lalu menghalang setiap pintu masuk ke bangunan 598 di kemudahan Boeing di Moiseri yang menjadi kilang menghasilkan bom dan peluru untuk genosid di Gaza, lain pula halnya dengan kerajaan negeri Kedah. Kedah menerima kunjungan delegasi Boeing SE Asia ke Wisma Darul Aman pada 12 Ogos lalu. Kerajaan negeri Kedah dilapor menawarkan Boeing SE Asia untuk menjadikan Kedah Science Technology Park KSTP di Bukit Kayu Hitam sebagai hub pembangunan strategik perniagaannya di rantau Asia Tenggara. Hal itu disebut Pengerusi Jawatan Kuasa Industri, Pelaburan, Pengajian Tinggi, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Dr. Haim Hilman Abdullah menurut laporan. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang menarik sekali. Bagaimana sekalian walau memainkan isu BlackRock BR untuk naratif buruk kepada kerajaan kononnya bersekongkol dengan Israel. Walhal tiada satupun saham MAHB dijual kepada BlackRock. Malah, milikan saham Khazanah terus meningkat daripada 41% kepada 70%. Sebaliknya, mereka pula yang kini bekerjasama dengan Boeing SE Asia dan Kedah jalin hubungan dua hala. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.